يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا مغيث وأغثنا يا مجير أجرنا يا الله يا الله يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب. Saya ingat mana ni goyang-goyang. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Syuf fil handphone. Tengoklah dalam siap. Waalaikumsalam warahmatullah. InsyaAllah suratul Ahzab bermula suratul Ahzab bermula ayat 9. InsyaAllah bermula ayat 9 hingga 17. Ini panjang sikit ni. Dalam teks asal dia lagi panjang kan. Yang asal Syekh Wahbah mencadangkan untuk sesi ini 9 secara detail tentang perang Ahzab, perang Khandaq, perangai orang Yahudi, orang musyrikin dengan orang munafikin, ya, dan perangai ataupun sikap orang minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih, lelaki itu melibatkan sampai ayat 27. Boleh ikut teks asal lah, tapi kita pagi ni kita cuba selesaikan sehingga ayat 17 sahaja. Kita pecahkan kepada 3 sesi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-'idham, khususan di hadhihi an-niyyati al-mubarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المذهب النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. اللهم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا الله يا رحمن يا ودود يا رؤوف لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا نسألك فتحا قرآنيا أن ننال به أسرار الحروف والآيات حتى ننظر إلى كل حرف وكلمة وآية بعين وعلمناه من لدنا علما على طريق منهاج وعلمك ما لم تكن تعلم من بحر محيط جامع وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وأقدم إليك بين يدي ذلك كله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين وبعد. Okay, Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang masuk begitu cepat, pantas dan awal. Alhamdulillah. Jadi mula-mula ni saya mohon datuk-datuk, datin-datin, ibu ayah semua anak-anak, kita share dululah. Okay, dan mungkin dah bersedia dengan wuduk, dengan mushaf, dengan Quran, walaupun kita Tuan Rais kita ada share
ya, kita ada share tentang PDF Tafsir Munir, dan ada nampaknya yang berminat nak beli kitab kan. Cuba tengoklah terbitan cetakan Telaga Biru. Dulu harga 1,000 lebih, tak tahulah kok ada diskaun, cubalah tanya online kan. Nak rentas ke KL mungkin susah lah. Elok juga tuan-tuan beli kitab ni kan. Rujukan, walaupun saya tengok terjemahan dia dalam surah Ahzab ni nampak kepekatan bahasa Indonesia dia, tapi tak apalah, kita mengaji sama-sama, insya-Allah mudah faham. Dan anak-anak sekalian, pelajar-pelajar Maktas yang dah masuk, terima kasih. Yang belum masuk, copek cergas ya. Kalau kita tengok apa mukadimah doa tadi, saya baca wirid hari Selasa Sayyidi Saleh Ja'fari. Amalan harian Syekh Saleh tadi, dia antara doa yang begitu perlu kita hayati. Kata Syekhuna, ya Allah, kami mohon fathan Qur'anian, iaitu pembukaan Quran, ilmu Quran. Ya, dengan ilmu Quran yang kita dapat capai rahsia-rahsia huruf ayat, ya, tuan-tuan, dan kita nak melihat huruf dan semua kalimah perkataan dalam Quran ini dengan pandangan wa'allamnahu min ladunna ilma, pandangan ilmu ladunni. Satu, di atas jalan cara metod wa'allamaka ma lam takun ta'lam, cara Nabi SAW yang Allah ajar Nabi, perkara yang Nabi tak tahu. Dan di atas keluasan lautan himpunan ilmu, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Itu tiga ayat Quran yang dipetik oleh Syekh Saleh dalam doa mengenai ilmu Al-Quranul Karim. Ini dah dibaca tadi lepas subuh, baca Quran, lepas tu baca wirid, dan kita sambung wirid kita yang ketiga pagi ni, kuliah tafsir. Okey, dan anak-anak tahfiz khususnya dah boleh bersedia, dan ibu-ibu, akak-akak, acik-acik tahfiz pun samalah bersedia untuk kita sambung pada sesi pagi ini. Dan seperti yang saya sebut tadi, kita akan baca dulu ayat 9 hingga 17. Okey, boleh bersedia dan baca sama-samalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. Tu waqaf dia tuan al-dhununa, kekal dua harakat, mad asli kan. Tapi kalau kita sambung dia akan jadi pendek. Wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Itu kaedah nak bacaan ketika wasal dan ketika waqaf. Kalau waqaf dia akan jadi dua harakat. Kalau kita sambungkan, kita wasalkan, dia tak ada mad kat situ. Okey, baik. A'udzu minasyaitonir rajim. Ayat 11 ya. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة
إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Okay, tuan-tuan, kita tengok dulu terjemahan. Ya, dan terjemahan kita suka untuk cadangkan terjemahan tafsir pimpinan Ar-Rahman. Okey. Taib, ayat 9. Wahai orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu. Apa tuan-tuan nikmat yang disebut di sini? Antaranya ketika bala tentera datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka, kepada musuh, ya, tentera musuh, apa yang berlaku kepada mereka? Allah kirimkan angin taufan dan bala tentera yang tidak terlihat olehmu. Itu di kalangan malaikat. Tentera Allah Ta'ala itu banyak, antaranya malaikat, antaranya angin taufan dan sebagainya. Allah Ta'ala melihat apa yang kamu kerjakan, iaitu ayat 10, ketika mereka datang kepadamu daripada atas dan daripada bawah, daripada hulu sampai ke hilir, musuh Islam bertebaran. Okey, tuan-tuan, ada di mana-mana saja, ya, ketika itu. Dan ketika penglihatanmu terpukau dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, masing-masing risau dan comel, tuan-tuan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Wa tadhunnuna billahi dhununa. Ya, di situlah diuji orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Zilzalan syadida, zilzal. Zalzalah itu antara nama kiamat, tuan-tuan. Jadi dia kata goncang, tuan-tuan, keadaan. Maka itulah yang berlaku kepada tentera yang terpaksa berdepan dengan bala tentera Ahzab yang begitu ramai dan besar lah. Taib, ayat ke-13, tuan-tuan, ya, ayat ke-12, dan ingatlah ketika orang munafik. Ini kita akan cerita Al-Fadhihah. Kita dah kata, tuan, nama lain bagi suratul Ahzab ni suratul Fadhihah, menyingkap perangai buruk, ya, hati busuk orang munafikin. Tuan-tuan, orang yang nifak itu ketika perang ni dia buat kacau lagi, dia sentiasa buat hal dia, tuan-tuan, orang munafik ni. Ya, ketika orang munafik dan orang yang hatinya berpenyakit. Orang munafik memang fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Memang hati ada sakit, tuan-tuan. Apa mereka kata? Yang dijanjikan Allah Ta'ala dan Rasul itu hanya tipu daya belaka. Tak ada kemenangan tidak akan berpihak pada Islam. Ya, orang yang berpegang dengan Quran ni akan mundur. Orang yang ikut Nabi ni tak akan pergi mana. Itu provok yang sentiasa dimomokkan oleh orang munafik. Dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, ni kerja orang munafik, oi orang Yathrib, ya ahla Yathrib. Ini kalimah Yathrib ada dalam Quran. Ya, nama lama Madinah kan. Wahai orang Yathrib, orang Madinah, tak ada tempat bagimu, baliklah. Pergilah balik rumah masing-masing, maka kembalilah kamu. Ini orang munafik. Dan sebahagian mereka minta izin kepada Nabi SAW untuk pulang. Apa kata mereka? Sesungguhnya rumah kami terbuka. Rumah kami terbuka auratnya. Inna buyutana aurah. Quran nafikan, wa ma hiya bi'aurah. Mana ada rumah kau semua selamat. Rumah kami tak ada penjaga. Padahal rumah itu tidak terbuka pun. Tujuan dia minta izin kat Nabi tu cuma nak cabut lagi yo. Ayat 14, sekiranya Yathrib diserang daripada segala penjuru,
kemudian diminta untuk mereka berpaling daripada Islam, mereka pasti melakukannya. Keraguan mereka hanya terjadi sementara sahaja. Ini perangai orang munafiqin di Madinah. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berpaling tadah, tidak akan balik ke belakang, tidak akan mundur ke belakang. Dan perjanjian dengan Allah Ta'ala akan diminta pertanggungjawabkan. Diingat dia lopeh macam tu yo, tapi semua itu berekod, semua itu bercatat dengan malaikat. Tuan-tuan Dan ayat 16, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lari tak ada guna bagimu. Orang munafik ni kau nak cabut apa faedah? Jika kamu melarikan diri daripada kematian atau pembunuhan dan kamu berjaya, kamu hanya akan mendapat kesenangan yang sementara sahaja. Mungkin hari Ahzab tu kau selamat, tapi hari akan datang belum tentu lagi. Kenapa tuan-tuan? Prinsip dia katakan, ya, siapakah yang akan dapat melindungi kamu daripada ketentuan Allah? Jika dia mahukan bencana ke atasmu ataupun mahukan rahmat ke atas dirimu. Semua tuan-tuan, kemanfaatan, kemudaratan, bencana, rahmat, sihat, sakit, semua hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Mereka tidak akan dapat melindungi, mereka tidak akan dapat pelindung dan bantuan selain Allah. Al-Wali yang lindung kita, An-Nasir yang bantu kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin, muslimat, anak-anak yang anak kasihi sekalian, alhamdulillah, itu terjemahan umum. Dan memang kita kena bagi 3-4 sesi lah untuk ayat ni. Kalau ikut teks asal, muka surat berapa Saudara Mimi? Dia okey, bermula 275 tu. Saya tak baca semua tadi kan. Kita baca sampai ayat berapa tadi? Ayat 17 sahaja. Kita cuba tengok kalau sempat 17 pagi ni, kalau tak sempat kan 15 je. Okey tuan-tuan dan terjemah saya dah baca tadi. Kita boleh terus kepada metod Prof Syekh Wahbah. Dia akan mulakan dengan i'rab. Okey, dimulakan dengan i'rab. Anak-anak tahfiz, penting kita mengaji i'rab. Okey, kena faham i'rab. Senang je kalau kita tengok Ashraf, awak belajar tahfiz, semua kena tahu i'rab Quran. Okey, kalau kita kata ayat 9 tu lah, uzkuru ya ayyuhallazina amanu uzkuru. Uzkuru, itu dia jadi apa tu? Fi'il ke isim ke harf? Tu kita kena baca kat situ dulu kan. Okey, kita kata itu fi'il amar. Kan, fi'il amar. Dia untuk siapa? Mufrad ke musanna ke jamak? Untuk jamak. Uzkuru, ingatlah semua, ingatlah kamu semua. Kan? Jadi lepas uzkuru tu i'rab dia ni'matallah. Lepas fi'il dengan fa'il dia jadi maf'ulun bih, mansub, mudhaf. Allah tu lafzul jalalah tu jadi mudhafun ilaih. Ini sedikit tuan-tuan betapa pentingnya i'rab. Ayat 9 juga wa kanallahu bima ta'maluna basira. Mana jadi isim kana? Kalimah Allah lafzul jalalah tu jadi isim dia. Okey, mana jadi khabar kana dia? Ini semua okey. Ini semua merupakan seni dalam kita memahami i'rab al-Quran. Semua baris itu bersebab. Kenapa bagi depan? Kenapa bagi atas? Kenapa bagi bawah? Kalau tuan-tuan tak mengaji nahwu, semua mati. Semua kita sukunkan. Ini tuan-tuan ya. Ini secara umum ya, motivasi untuk mengaji i'rab al-Quran. Kemudian seperti mana biasa al-balaghah. Ya, al-balaghah tu dah masuk pada halaman 278. Okey, 278 tu Syekhuna Az-Zuhaili dia masukkan sedikit tentang balaghatul Quran. Antaranya tibaq, perbandingan fauq dengan asfal. Min fauqikum, atas, asfala minkum, bawah. Jadi atas lawan bawah. Musuh tu belah timur pun ada, belah barat pun ada. Itu cerita Ahzab tuan-tuan ya. Kemudian ada bab tashbih, perumpamaan dalam Quran, bahasa-bahasa kiasan tuan-tuan ya. Kemudian ada bahasa kiasan kinayah. Apa kinayah dalam Quran contohnya? La yuwalluna al-adbar. Maknanya mereka tu lari daripada medan pertempuran. Tuan-tuan ya. Dan juga tuan-tuan ada huruf-huruf yang sama je, bahasa Quran kan cantik, indah. Ya. Contohnya apa? Mastura, basira, ghurura, firara, yasira, kathira. Itu kalau kita mat tu mat apa tu Hafiz? Hafiz? Dip? Kalau itu masuk mat apa tu kalau kita waqafkan tu? Kan? Itu semua yang
tanwin-tanwin tu, maka bahasa Quran ni dia cantik, dia indah, dan kena ingat tuan-tuan, Nabi SAW mulia, sebab itu dia Quran sebut tadi, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh. Nampak? Saya boleh baca rasuluh walaupun dekat yang sini tak ada baris, walaupun saya tak hafal ayat ni tuan, suratul Ahzab ni saya tak hafal pun. Tetapi saya boleh baca sebab saya ada ilmu nahwu. Okey? Jadi kita kata tadi, kita tengok tuan-tuan, Allah dan Rasulnya. Benarlah Allah dan Rasulnya. Inilah janji Allah dan Rasulnya. Ini tuan-tuan disebut sebagai itnab. Itnab tuan-tuan, diulang nama Allah dan disertakan dengan nama Rasulullah SAW, itu sebagai kemuliaan, ta'zim dan tashrif kepada Maulana Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Okey. Kemudian selanjutnya yang ketiga, umum mufradat. Sebab tu mufradat, pelajar-pelajar Maktas sana tekankan. Faiz, mana Iman Zack, kita tekankan mufradat kena ada. Kalau tak nanti nak ambil SPM pun susah. Nak baca kitab tak boleh, mufradat mesti kuat, mufradat mesti banyak. Nak baca kitab Arab mesti boleh mufradat, mesti banyak vocab. Semua bahasa pun vocab tu penting lah. Kalau tak ada vocab, tak ada cakap, tak boleh faham kan. Maka di sini juga disertakan beberapa mufradat yang penting. Cuma memanglah Ana tak dapat bacalah, benda ni agak panjang. Kita teruskan tuan-tuan kepada sabab nuzul ayat. Boleh? Yang ada PDF boleh tengok pada muka surat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu pada 283, okey. 283 boleh tengok tentang sebab turun ayat. Hari ni kita nak baca ayat 9 dan sebab turun ayat 12. Next ayat 20, ayat 23 ni esoklah. Okey tuan-tuan Taib, ayat 9. Ini kita faham latar belakang ayat ni, nanti kita dah boleh tengok tafsir dia dan kita dah boleh tangkap terus dia punya ibrah, pengajaran dia. Tuan-tuan tu kaedah dia lah. Okay, tuan-tuan, hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab beliau Dalailun Nubuwah, cerita riwayat Sayyidina Hudzaifah Al-Yaman. Siapa Sayyidina Hudzaifah? Dia merupakan sahibu sirri Rasul SAW. Dia yang penjaga rahsia-rahsia. Sebab kita tahu senarai orang munafikin ada pada Sayyidina Hudzaifah Al-Yaman. Sayyidina Hudzaifah ni hebat tuan-tuan, sehingga dalam bab peperangan Ahzab ni dia yang diminta oleh Nabi SAW untuk mengintip, melihat rahsia-rahsia musuh. Okey tuan-tuan Tayyib. Jadi cerita dia, kata Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu an, malam Al-Ahzab kami berhimpun, kami menunggu di mana Abu Sufyan dengan geng dia belah hulu, fauqana. Bani Quraizah ni geng-geng Yahudi pula belah hilir, asfal. Kami takut begitu, malam yang begitu menggerunkan, malam yang begitu gelap, asyaddu zulmah, sangat-sangat gelap. Okey, cuaca angin, tsunami yang berlaku. Kemudian kelompok yang ketiga, dia ada 3 tim tau. Ahzab ni himpunan orang musyrikin, tadi Abu Sufyan. Okey, kemudian orang Yahudi Bani Quraizah, yang ketiga orang munafikin. 3 tim ni tuan-tuan boleh bayang, dia bergabung untuk bunuh Nabi, nak jatuhkan Islam. Kan? 3 kumpulan ni. Dan geng munafikin ni pula, dia biasalah putar alam kan. Dia luar pakai kopiah, luar nampak nak ke masjid, luar nampak takbir, nampak nak Islam, tapi hatinya busuk. Hatinya memusuhi Islam. Orang munafikin ni tuan-tuan, acah-acah lah minta kat Nabi kan, minta balik lah Rasulullah, rumah tak ada orang jagalah. Kan takut anak kocik lah, bini lah, apalah. Ni tuan-tuan, orang munafik punya hal pula. Yatasallalun mereka tuan-tuan, seorang-seorang meninggalkan medan pertempuran untuk mempertahankan Madinah, untuk mempertahankan Islam, berjuang bersama Nabi SAW. Seorang-seorang cabut tuan-tuan. Maka ketika itulah tuan-tuan, masing-masing takut dan bimbang dengan munajat Nabi SAW. Maka berlakulah apa yang berlaku tuan-tuan. Allah musnahkan tentera musuh ni, Al-Ahzab ini tuan-tuan, dengan tentera-tentera Allah, satu dengan angin kencang. Ingat tentera Allah ni dia macam-macam boleh jadi tuan-tuan.
tanah boleh jadi tentera, angin boleh jadi, semua benda ni, alat ini, makhluk Allah Ta'ala ni jadi tentera Allah, junud. Dan tentera Allah juga di kalangan malaikat yang turut membantu memberi kemenangan kepada tentera Islam, tuan-tuan. Maka ayat ini turun, tuan-tuan, maka orang kafir, musuh-musuh tadi, munafik, kafir, Yahudi, comel, takut, nak lari ke mana pun tak boleh. Kemah mereka telah diruntuhkan, telah dirobohkan, dan itu ketakutan mereka yang membawa kepada kekalahan mereka, tuan-tuan, kegagalan mereka untuk membunuh Nabi SAW dan para sahabat. Okey, itu ayat 9. Kemudian, tuan-tuan, cerita ayat 12. Ayat 12 ketika mana Allah berfirman ya tentang wa idh yaqulul munafiqun, orang munafik. Kenapa munafiqun tak jadi munafiqin pula? Tu i'rab dia marfu' bil waw sebab dia jamak muzakkar salim. Okey. Ayat itu turun, tuan-tuan, ketika orang munafikun dengan mereka yang mempunyai penyakit hati, tuan-tuan, yang berani berkata, dia kata apa yang Allah janjikan tu dan Nabi janji tu bongak ya. Apa, tuan-tuan, ketika mana dalam kitab Dalail Nubuwah juga Imam Al-Baihaqi, dia kata apa, daripada Sayyidina Amru Al-Muzani, Nabi SAW ketika membuat garisan ya untuk khandak. Apa terjemahan dia, Ustaz? Khatta Rasulullah SAW Al-Khandaq Amal Ahzab. Apa terjemahan dia? Apa tajuk dia? Lepas Amru Al-Muzani katanya dia bercerita Rasulullah membuat garisan parit pada kejadian garisan parit. Okey, Nabi buat garisan. Dan kita pun dah pergi kan, tuan-tuan, kat kawasan Khandaq tu kan, kat Madinah kan. Ketika itu, tuan-tuan, Nabi buat garisan. Okey, Nabi letakkan batu yang bulat, bayda, putih bulat. Nabi ambil cangkul, tuan-tuan. Kat situ ada 3 kali Nabi ketuk. Ya, tuan-tuan, Nabi cangkul 3 kali. Okey, tuan-tuan, fadarabaha darbatan sadda'aha, dan maknanya cangkul tadi tu, alat tadi tu memang masuk ke bumi lah, dan timbul cahaya antara sudut Madinah. Maka Nabi SAW bertakbir, Allahu Akbar. Maka sahabat-sahabat pun Allahu Akbar, bertakbir sama. Kan, melihat bagaimana Nabi SAW mula menggali parit, strategi perang lah. Okey, Nabi gali yang kedua, Athaniyah, sama juga berlaku, tuan, keluar cahaya keseluruhan Madinah. Dan Nabi bertakbir, sahabat juga bertakbir, dan begitu juga kali ketiga, tuan-tuan. Maka perkara yang sama berlaku, masuk je tu keluar cahaya antara kota Madinah, tuan-tuan. Nabi bertakbir, sahabat bertakbir. Maka ditanya, Rasulullah, kenapa? Nabi jelaskan macam ni. Untuk cangkul kali pertama itu, dia menerangi sampai kepada kota Kisra, tuan-tuan, Farsi. Cangkul yang kedua itu sampai kepada Rum, Kaisar, kota Rum. Yang ketiga itu dia bawa kepada Son'a. Son'a nanti kita tengok Yaman, tuan-tuan, dan Turki. Okey, maka ketiga-tiga itu dihuraikan oleh Nabi SAW. Dia katakan Islam akan menawan, Islam akan menjadi tuan, siadah ketuanan Islam akan menyeluruh seluruh dunia. Walaupun kita tahu empire Rom Farsi itu antara empire yang paling awal, betul ke Cikgu Lela? Ya, tentera yang paling kuat, empire yang begitu berkuasa ketika itu. Tapi perang Ahzab ni telah menunjukkan mukjizat Nabi SAW bahawa negara-negara itu juga nanti akan ditawan oleh Islam. Kita tahu di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardah. Okey, tuan-tuan, ya. Cuba kita tengok begitu. Tuan-tuan, maka orang munafik tengok orang Islam yang ori, yang betul-betul beriman ni, bertakbir, maka ya, Faiz masuk tak tu? Maka bertakbir, orang munafik kata, alah, cerita sembang kosong ya. Macam mana nak menang, kata Islam takkan menang dah. Maksud, tuan, kita malam Ahzab tu kita macam nak terberak-berak, takut. Macam nak terkoncing-koncing, orang kalau takut macam tu kan. Ataupun tafsiran yang kedua ni yang saya faham daripada ayat ni, tuan, kata nak pergi berak pun takut. Maknanya Islam takkan menang, takkan pergi mana orang pegang Islam ni. Takkan pergi mana ada orang hafal Quran ni. Takkan pergi mana orang ikut Nabi ni. Orang katanya tu. Kita nak moden, kita nak maju, tak boleh ikut Islam. Orang kata macam tu lah, Faiz. Tuan-tuan, begitu. Ini, maka Allah turunkan, orang munafik cakap baik sikit ya.
apa yang korang dakwa tu sebenarnya tak benar. Sebenarnya apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi SAW sabdakan, mukjizat menggali parit itu 3 kali cangkul tadi tu keluar cahaya sampai ke Rom, sampai ke Farsi, sampai ke Sana'a Yaman, itu menandakan bahawa Islam akan menang. Sama juga kita sentiasa berdoa tuan-tuan, lebih-lebih lagi seminggu 2 ni kita sering berdoa, teruskan berdoa untuk Allah naikkan Islam, menangkan saudara-saudara kita di Palestin yang berjuang mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Pasti menang. Tapi kita hari ini belum memenuhi syarat-syarat kemenangan. Tuan-tuan, okey, cukup. Okey, ayat 23 esok. Tuan-tuan sekalian, selesai 2 ayat tentang sebab turunnya ayat itu, iaitu ayat 9 dan ayat 12. Qala, okey, kita tengok terus kepada al-munasabah. Sempena, apa kaitan, hubung kait antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya? Tuan-tuan sekalian, semalam kita bincang apa semalam? Takwa. Kita bincang orang Islam mesti bergantung dengan Allah, bertawakal kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Dan sekarang ni, pada hari ini, ayat 9 dan berikutnya ini, kita nak cerita tuan-tuan, puluhan ribu orang musuh-musuh Islam ni bergabung, ahzab. Parti-parti tu, hizib satu parti, ahzab tu banyak parti, banyak tuan-tuan pakatan, mereka sanggup bergabung untuk menjatuhkan Islam. Okey tuan-tuan, cerita sikit tentang perang Ahzab ataupun perang Khandaq. Ahzab kita terjemahkan gabungan-gabungan musyrikin, munafiqin dengan Yahudi. Okey tuan-tuan, tapi sebenarnya semua kafir tu. Musyrikin memang syirik lah dengan berhala dia. Yahudi pun kafir. Tuan-tuan. Okey, kemudian apa tadi, munafik pun kafir. Tiga-tiga ni kafir tuan-tuan. Dia senang je kaedah dia, al-kufru millatun wahidah. Catatkan benda tu anak-anak matos. Al-kufru millatun wahidah. Mana Azri nampak tadi? Azri mana? Nuh tak masuk ke? Said catat. Said Saifullah dah masuk. Catatkan al-kufru millatun wahidah. Orang kafir ni agama dia satu. Dia tak kisahlah nama ayah Pin ke, Ibu Yati ke, tuan-tuan, Cikgu Kahar ke, ajaran tarikat sesat ke, tuan-tuan, apa nama tuan, Buddha ke, Hindu ke, dia sebenarnya satu. Seperti mana kita Islam ni satu, tauhid. Yang kafir tuan-tuan, syirik tu sebenarnya agamanya sama. Dia akan bergabung untuk menjatuhkan Islam. Cerita perang Ahzab ni berlaku tahun ke-5 Hijrah. Bulan apa? Bulan Syawal. Bulan Syawal ni perang. Dan banyak peperangan berlaku pada Ramadan. Dan perang Ahzab ni berlaku bulan Syawal. Orang kelekon nak gayo, tuan-tuan, dia kena pergi perang. Tapi kita tahun ni berperang dengan COVID lah, duduklah rumah. Belajarlah tafsir lah tuan-tuan. Ramai tentera musuh. Ada riwayat kata sampai 15,000 orang penyembah berhala ni, al-wathaniyin, tuan-tuan, ahli kitab, yang semuanya merancang untuk memusnahkan Nabi SAW. Tuan-tuan, orang Quraisy, tuan-tuan, bangsa Quraisy, kafir Quraisy tu, dia punya chip dia tu Abi Sufyan. Dan saya tak boleh bacalah satu-satu nama tuan-tuan, siapa dia punya ketua tentera masing-masing. Munafikin ada geng dia, Yahudi ada Huyai bin Akhtab, tuan-tuan. Kemudian ada Ka'ab bin Asad. Ini ramailah tuan-tuan nama-nama yang disenaraikan. Mereka bergabung untuk memusnahkan Nabi SAW. Dan kita kena ingat, alhamdulillah ada yang kita ingat, iaitu di mana nama yang top selain daripada Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani yang diminta menjadi spy untuk memasuki kepada tentera-tentera musuh. Nama yang sangat penting, yang sinonim dalam cerita perang Ahzab ni, iaitu nama Sayyidina Salmanul Farisi. Kerana cadangan beliau lah agar digali parit yang asbab membawa kepada kemenangan Islam, tuan-tuan. Okey, itu dia cerita Salman Farisi yang bagi cadangan. Rasulullah, saya nak cadang Rasulullah, kita gali parit. Tuan-tuan, di sini nanti dia punya parit kan besar, lebar, dalam. Kuda tak boleh lopeh, kuda tak boleh melompat, tak lepas. Orang pun tak boleh lompat, tuan. Maka di situ strategi perang yang hebat yang dicadangkan oleh Sayyidina Salmanul Farisi radhiyallahu an. Sayyidina Salman, tuan-tuan, hebat, manaqib dia cukup lumayan. Kita akan jumpa sebentar lagi, tuan-tuan. Okey, qala. Selanjutnya, tuan-tuan, orang musyrikin dengan tentera-tentera, pakatan tentera mereka melihat apa, tuan-tuan? Melihat kepada Khandaq. Khandaq, ya.
ukhdud, parit tadi tuan-tuan. Maka dia kata sama dia dah confused. Ya. Macam mana ni, tak pernah berlaku perang kita. Biasa orang akan ambil tempat tinggi kan, tentera pemanah rumah, kan, akan ambil benteng, tempat-tempat strategik kan. Tapi tuan-tuan, ketika perang Ahzab ini, dia orang pun pelik. Musuh-musuh ni, tentera Ahzab ni pelik. Macam mana pula Nabi, macam mana Muhammad ni boleh buat macam ni pula? Mana pula idea datang ni? Tapi tuan-tuan, mereka cuba juga nak melompat. Ya, cuba juga tentera-tentera berkuda ni nak masuk tuan-tuan. Seorang yang cukup pakar zaman itu antara tentera berkuda yang hebat, Amru bin Wud Al-Amiri. Dia one by one berperang, berlawan pedang dengan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalahlah si Amru ni, matilah dia. Ya, tuan-tuan, dan beberapa lagi tuan-tuan, mereka berdepan ketika sebelum sempat sampai kepada Ahzab ataupun Khandaq tersebut tuan-tuan. Ini merupakan, kena ingat, strategi peperangan. Perang itu ialah khida'ah. Itu akan kita sentuh dalam kesimpulan nanti. Perang ni tuan, strategi. Kita ni sekarang ni berperang lah ni. Kita hidup kita ni tuan, ada strategi lah. Jangan main bantai, main hantam kan, tak boleh dah. Ya, ada strategi. Anak-anak pelajar, awak kalau tak ada strategi memang habis. Kalau awak punya strategi dengan handphone, dengan vape je, memang jahanam lah hidup awak nanti. Tak ada masa depan lah. Mesti ada perancangan. Cuti COVID ni kita kena hadapi, kena adap juga macam mana masuk kita nak susun. Ini mesti ada strategi. Ya, mesti ada perancangan. Kalau tak, nanti kita akan hanyut, habis umur kita dengan perkara yang sia-sia lah. Okey, maka ini merupakan makidah. Al-harbu khida'ah. Peperangan itu perlukan strategi. Mana nak lari, mana nak menyuruh. Ini strategi perang satu, Khandaq tadi tu. Yang kedua disebut apa tuan-tuan? Ketika ada seorang yang namanya Nu'aim bin Mas'ud Al-Ghatafani. Sayyidina Nu'aim ni tuan-tuan, dia kata Rasulullah, saya baru masuk Islam. Saya tak tukar tengok maknanya apa yang berlaku kepada orang munafik, orang kafir ni, orang Yahudi ni, orang saya tak suka. Saya nak Nu'aim bin Mas'ud ni tuan, jumpa Nabi SAW, beritahu saya dah masuk Islam, tapi orang kampung tak tahu lagi ni. Ya, Rasulullah bagi saya arahan, saya akan cuba laksanakan. Maknanya Nabi kata, kau pergi cuba tengok apa strategi yang belah sanun, kau cuba spy apa pula perancangan pihak yang sini. Itu arahan Nabi kepada Sayyidina Nu'aim yang baru masuk Islam tuan-tuan. Kenapa Nabi kata apa? Cuba kau pecahkan strategi mereka. Maka sebab kaedahnya fa'innal harba khuda'ah. Perang ini merupakan satu tipu daya. Memang kehidupan kita ni pun tipu daya juga kan, fitnah juga, ujian juga kan tuan-tuan. Maka perlu ada strategi yang baik lah. Tuan-tuan sekalian, maka Sayyidina Nu'aim ni berjaya ikut arahan Nabi SAW. Dia dapat pecahkan tuan-tuan, dia berjaya memecah belahkan pemikiran dan strategi musuh tadi tu. Okey, musuh tu termasuk Yahudi tadi, masuk bangsa Arab. Bangsa Arab tu pecah dua kan. Satu memang kafir, Abu Sufyan tadi. Yang kedua acah-acah Islam, iaitu kumpulan munafikin. Maka Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah, Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud, muka surat berapa saudara? 286. Kalau ada nota tu sambil-sambil tengoklah 286. Maka Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu dapat melaksanakan amanat wasiat pesanan Nabi SAW. Maka di situlah dapat dipecahkan kesatuan musuh tadi tu, ya, untuk menjatuhkan Nabi SAW dan Islam. Dan tuan-tuan, dan perkara itu menjadi kemuncak kejatuhan mereka, kekalahan mereka ketika mana malam itu Allah kirimkan rihan syadidah, taufan, tsunami yang berlaku tuan-tuan, malam yang begitu sejuk, ya tuan-tuan. Habis dia punya, disebut dalam riwayat ni, fa'at quduruhum, dia punya buyuk belanga pun terbalik. Kalau Ustaz Mimi cakap terpelanting semua tuan-tuan, habis semua, terlangkup semua tuan-tuan. Ini dia, Allah kirimkan cuaca yang buruk, menggerunkan, menakutkan musuh-musuh Islam tuan-tuan. Maka ya, masing-masing pun gabra. Bukan tentera Islam je yang takut malam tu, tentera musuh pun dah datang, angin tu takut. Allah kirimkan pula junud, tentera di kalangan malaikat lagi tuan, mengukuhkan tuan-tuan, memberikan kemenangan. Dan kena ingat, kata Syekh Wahbah di sini tuan-tuan, Nabi ketika malam tersebut qaiman yusalli, berdiri solat. Ini tuan-tuan, penting solat ni. Ambil doa ni.
Nabi doa ya sarikhal makrubin. Muka surat berapa? 287. Okey, cuba tengok 287. Ya sarikhal makrubin. Nanti tuan-tuan tak tahu baris tu. Saya bariskan, nanti saya share. Okey, saya baca Arab. Ya sarikhal makrubin wa ya mujibal muttarrin ikshif hammi wa ghammi wa karbi faqad tara hali wa hala ashabi. Tuan-tuan, wahai Tuhan, apa terjemahan dia? Ya sarikhal makrubin, wahai Tuhan yang menyelesaikan kurbah, bencana. Wahai Tuhan yang menerima orang yang dalam keadaan mutarin, terdesak, kesempitan, ketakutan. Ya Allah, hilangkan hammi wa ghammi wa karbi, hilangkan kerisauanku, ketakutanku, ini tuan-tuan. Allah kata, Allah tengok Nabi, Allah tengok keadaan sahabat-sahabat aku yang Islam ni, yang mempertahankan agama ni. Maka datang Sayyidina Jibril alaihi salam, tuan-tuan. Doa 287 itu terjemahan Kak. Yang kang saya bagi yang dia punya teks Arab dia lah. Datang malaikat Jibril, Allah doa engkau wahai Rasulullah, Allah akan bantu engkau, Allah akan selesaikan ketakutan kau, dan Allah akan musnahkan musuh-musuh Islam. Tuan-tuan maka Nabi SAW terus bersujud sambil menangis, tuan-tuan. Nabi kata syukran kama rahimtani wa rahimta ashabi. Tuan-tuan, malaikat Jibril alaihi salam menyampaikan khabar gembira tentang kemenangan Islam. Maka inilah yang patut disyukuri oleh orang Islam, oleh para sahabat, yang wajib kita syukuri sebagai seorang Muslim, tuan-tuan, kerana kemenangan ketika itu telah berpihak kepada Islam. Ini tentera yang paling, antara yang terkuat, tuan-tuan, untuk menjatuhkan Islam. Maka Nabi kata orang Quraisy lepas ni dah tak boleh perang dah. Mereka akan jatuh, mereka tak boleh berani lagi berdepan dengan tentera Islam, tuan-tuan. Dan dikatakan yang syahid 7 orang. Dan yang orang musyrikin, tuan-tuan, yang mati 4 orang, tuan-tuan. Okey, tafsir wal bayan. Sedikit pencerahan, tuan-tuan. Syekhuna, Syekh Wahbah, tuan-tuan, dia sebab apa dia panjang ayat ni, dia gabungkan 9 hingga 27. Kita tadi baca sampai 17 kan, tuan-tuan. Sebab dia berkait antara satu dengan lain. Ada beberapa tema di sini. Kesimpulan dia, tuan-tuan cuba tengok kat situ ya. Ada 5 tajuk. Kalau perang tadi 9 hingga 11. Ayat 9 hingga 11 cerita pasal perang. Okey. Kemudian tuan-tuan, iaitu peranan ataupun sikap orang munafik dan Yahudi, tuan-tuan, itu ayat 12 hingga 21. Munafikin dengan Yahudi, panjang cerita dia dalam perang Ahzab. Maka itu membabitkan ayat 12 hingga ayat 21. Adapun tentang at-tadhiyah, perjuangan, pengorbanan, tuan-tuan, fida, itu ayat 22 hingga 24, dan ayat 25, tuan-tuan, menceritakan tentang kemenangan dan kejayaan, ayat 25, dan ayat 26 dan 27 pula nanti yang akan kita bincangkan pada siri yang akan datang, itu bagaimana Allah mentakdib, mendidik, menegur bangsa Yahudi Bani Quraizah, tuan-tuan sekalian. Okey, kita ambil dulu, tuan-tuan, pada pagi ini mungkin ada 2 poin yang boleh kita bicarakan, insya-Allah. Iaitu yang pertama, wasful ghazwah. Bagaimana suasana gambaran peperangan yang detail yang Allah gambarkan di sinilah, yang mewajibkan Allah panggil ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'matallah, bersyukurlah. Ingatlah sentiasa nikmat Allah Taala, tuan-tuan, dan kita dah bacakan sedikit sebanyak tadi, tuan-tuan. Syukur, alhamdulillah. Tentera Islam dikepung, ingin dimusnahkan, gabungan jahat munafikin, musyrikin, Yahudi. Tuan-tuan, mereka dah confident dah, overconfident dah. Dia kata memang kali ni memang jahanam lah, memang rosak lah orang Islam. Orang munafik, tuan-tuan, kata orang Islam akan yusta'sadun, akan binasa hari ni. Memang boleh tutup buku lah, boleh kena kubur lah semua, dikuburkan semua orang Islam. Tapi orang beriman, tuan-tuan, tetap teguh berdiri bersama dengan Nabi SAW. Maka mereka meyakini Islam akan menang, tuan-tuan. Okey, saya ingat itu telah kita nyatakan tadi, tuan-tuan, bagaimana strategi peperangan, bagaimana gabungan orang-orang kafir, munafikin dan Yahudi,
dan bagaimana Nabi SAW menggunakan strategi yang baik, menerima pandangan Sayyidina Salmanul Farisi, juga tuan-tuan mengarahkan Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud tadi untuk terus tuan-tuan memecah belahkan musuh-musuh kerana mereka tak tahu yang Sayyidina Nu'aim ni telah masuk Islam, tuan-tuan. Okey. Kemudian tuan-tuan digambarkan pula bagaimana suasana Ahzab itu di atas, di bawah, di hulu dan di hilir. Sebelah masyriq dan maghrib, timur dan barat dah kena kepung semua dah. Tuan-tuan mereka susun betul-betul tu, memang terancang betul lah, tuan-tuan. Maka ketika itu setelah diketahui musuh-musuh dah bergabung, tuan-tuan, memang takut comeh lah. Pelbagai tanggapan, wa tadhunnuna billahi dhununa, macam-macam tanggapan, tuan-tuan. Takut, comeh, memang takut. Dia ada dua kumpulan. Dalam kelompok yang ikut Nabi SAW itu, ada yang mukmin, sabit iman dia, tak goyang langsung. Dia yakin sepenuhnya dengan janji Allah, Islam pasti menang. Tuan-tuan, dia yakin. Tapi tim yang kedua, tidak lain dan tidak bukan, yang cabut dari itu, yang cerita pasal aurat lah, rumah tak ada pembantu lah, itu kumpulan munafikin yang, tuan-tuan, yang berpenyakit, maka dia orang lari, maridul i'tiqad. Dua kumpulan ni, tuan-tuan, Allah uji, ibtila, ini ujian kepada orang beriman. Dan kita pun faham, kita ni memang sentiasa diuji, tuan-tuan. Untuk apa, tuan, ujian ni? Untuk tapis mana yang layak menjadi hamba Allah yang sebenar, mana yang acah-acah jadi hamba sikit-sikit je lah. Maka, tuan, tapisan ini sedang berlaku. Imtihan, ibtila. Tuan-tuan, ibtila ni bukan, tuan-tuan, hanya semata-mata Allah nak memastikan, nak menyaring, tapi Allah nak tunjukkan, nak tampilkan, nak zahirkan kepada, tuan-tuan, kita ni, hidup kita mengikut panduan Nabi. Kita hidup, tuan-tuan, ada makhluk-makhluk Allah yang lain, antaranya para malaikatul kiram, malaikat yang insya-Allah, malaikat itulah yang membantu tentera-tentera Islam di Palestin, insya-Allah. Para malaikat Allah akan kirimkan, Allah akan utuskan bom nuklear Israel itu tak meletup ko, biar kita ni pakai batu pun batu tu jadi bom ko, tayran ababil ke, tuan-tuan. Ini semua tuan-tuan kerja Allah yang Allah wakilkan kepada para malaikatul kiram, para malaikat, untuk memusnahkan tentera-tentera musuh, tuan-tuan. Okey, selesai. Poin yang kedua, kata Syekh Wahbah rahimahullahu taala, tuan-tuan, tadi muka surat 289 tuan-tuan, kita berpindah pula pada ayat bagaimana sikap Yahudi dengan munafik dan orang yang muayyidihim, orang yang berkompromi dengan mereka, bersimpati dengan Yahudi ni. Boleh pula dia geng dengan munafik ni, tuan-tuan. Dua macam tu. Maka, tuan-tuan, mereka pun kata, alah, Islam ni takkan menang, gurur je. Apa yang Nabi sebut ni janji palsu. Wah, yang janji palsu tu kau mongak je kan. Nabi SAW tidak pernah berbohong. Apa janji yang Nabi sampaikan pasti menang, tuan-tuan. Maka sebab itu, ketika mana, tuan-tuan, mereka melihat, tuan-tuan, tentera Ahzab, dia kata, Nabi konon-konon nak menang, Islam akan menang, tuan-tuan. Dia kata tak, Islam tak akan menang, tuan-tuan, kerana orang Islam ni ketakutan sentiasa. Kan, kita yang dengar bunyi merocun pun comel, tuan-tuan, kan. Dia orang ni hidup dia dengan bom, orang Palestin, tuan-tuan, kan. Tengok orang Yahudi, orang munafik, tuan-tuan, dia kata janji Nabi tu tak betul. Orang munafik pun samalah, dia kata tak betul. Sehinggalah pada ayat yang ke-13, tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh tengok muka surat 290, 290, tuan-tuan, pada nota, tuan-tuan, itu, maka orang munafik pun panggil, wahai ahli Yathrib, ya ahla Yathriba, tak ada tompek kita kat sini dah, memang tak menang dah, baik kita cabut. Ini memang stand orang munafik, tuan-tuan. Dia ikut mana yang menguntungkan dia lah. Mana yang untung dia ikut, agak-agak dia rugi dia cabut, tuan-tuan. Ini orang munafik. Minta izin dengan pelbagai alasan, tuan-tuan, yang telah kita sebutkan tadi, tuan-tuan. Sedangkan kalau mereka ni diminta murtad, minta kupu, minta jadi kufur, serta-merta mereka akan meninggalkan Islam itu sendiri. Ini perangai orang munafikin, tuan-tuan. Maka ini ciri-ciri orang munafik lah. Janji kan tak penuhi, cakap bohong. Kalau, tuan-tuan, ada amanah khianat. Kalau bercakap tu nak monang yo. Ini munafik. Dan ciri munafik yang terdapat
ya, seperti apa yang disebut oleh Syekhuna tuan-tuan Dr. Wahbah di sini, dia kata apa, ciri-ciri orang yang mutaraddidin al-jubana, dalam bahasa Arab dia sebut kat sini. Taraddud ni katanya orang tak ada pendirian. Tak ada pendirian tuan-tuan, dia mengikut je. Ini pun bahaya. Jadi pendirian kita mesti balik kepada Quran hadis. Itu pendirian yang benar, yang pasti benar. Okey, maka orang munafik tuan-tuan, orang munafik ni tak ada pendirian, kemudian penakut, al-jubana. Tuan-tuan ya, dia yang cabut lagi, dia belum perang lagi kan, dia tengok ni lain tak clear ni, dah kena kopong, cabutlah, minta izin dekat Nabi SAW untuk balik rumah dengan pelbagai alasan yang mereka kemukakan tuan-tuan. Sedangkan tuan-tuan kena ingat apa yang Allah sebut sini, wa kana ahdullahi mas'ula, pada halaman 291, ya, apa yang janji Allah tu tuan-tuan akan dipertanggungjawabkan. Kau dulu janji nak backup, nak berjuang dengan Nabi, nak jaga Madinah, keselamatan Madinah, ketuanan Madinah, kemerdekaan Madinah, tapi kau nak seorang, kau cabut dulu tuan-tuan sekalian. Maka di sinilah kita tengok bahawa tuan-tuan, apa-apa janji Allah Ta'ala tu akan dipertanggungjawabkan. Okey, cukup setakat tu tuan-tuan. Ayat 16-17 kita cerita esok lah. Sebab ni ada dua beradik ni, jejak kasih pula dia kan. Kita tengok tuan-tuan kesimpulan ayat fiqh. Selok kita terus tuan-tuan pergi kepada kesimpulan ayat yang kita bincangkan pada pagi ni. Berapa ayat tuan-tuan? Iaitu tadi ayat 9, ya, ayat 9 saya ingat hingga 15. Okey, pagi ni kita sempat baca 9 hingga 15 sahaja. Ya, sebab cerita perang ni agak kritikal lah, Taibah kan, kritikal ni. Tuan-tuan, ambil pengajaran ayat tuan-tuan pada halaman 301. Okey. Antara fiqh yang perlu kita pelajari tuan-tuan dalam perbincangan pada pagi yang berkat ini, antaranya kemenangan yang begitu ketara nyata bagi orang Islam. Tuan-tuan pada peperangan ini, peperangan Khandaq ataupun Ahzab ni tuan-tuan, dan juga kepada Yahudi yang melanggar perjanjian. Memang Yahudi ni dia kerja dia langgar janji je. Kan, memanglah buatlah apa-apa MOU ke, perjanjian kat mana-mana ke, Amerika ke, jadi dia punya orang tengah ke, Mesir ke, sama je. Yahudi dia akan langgar janji itu kan. Ini berlaku zaman Nabi SAW lagi kan. Dah berlaku tuan-tuan. Maka kerana kemenangan ini, wajiblah orang Islam bersyukur. Mesti banyak memuji Allah. Allah mengatur tuan-tuan. Allah sebaik-baik yang mengatur, memberi kemenangan dengan tentera Allah, iaitu mengutuskan tsunami, cuaca, taufan. Allah kirimkan malaikat tuan-tuan memberi kemenangan kepada umat Islam. Itu yang pertama. Poin yang kedua tuan-tuan, dalam bab kita ni kena sentiasa bermusyawarah. Tuan-tuan kena bawa bincang. Tuan-tuan kena berbincang. Sebab tuan-tuan, Nabi SAW dalam perang ni, Nabi bincang. Panggil exco, panggil Montori, Nabi kata apa pandangan. Maka tuan-tuan, Sayyidina Salman lah yang merupakan cadangan. Kata Sayyidina Salman, kita gali parit yang dalam, yang lebar. Maka sehingga tuan-tuan keluarlah satu sabdaan Nabi SAW, Salmanu minna alul bait. Nabi kata Salman itu alul bait, keluarga kita. Walaupun dia Farsi, Salmanul Farisi, tapi inilah tuan-tuan strategi import walaupun daripada luar, tapi kebaikan untuk umat kita gunakan tuan-tuan. Apa-apa teknologi yang baik kita manfaatkan tuan-tuan. Ya. Dan juga apa yang boleh kita pelajari tuan-tuan dalam perbincangan ayat-ayat yang mulia pada pagi ini dalam suratul Ahzab, iaitu kita mesti bersedia. Apa dia? Bersedia. Ambil asbab. Tawakal kita ialah mengambil asbab. Kalau tak berhenti mengaji, pergi cari ustaz. Jumpa imam. Kan? Kalau kita ni tak faham, bertanya. Itu masuk mengambil asbab. Tuan-tuan jangan ontok, ya, tak ada ikhtiar langsung. Kan, ini musim Covid ni tuan-tuan. Kan? Ikhtiar lah, kalau kata buah limau ko, madu ko, apa-apa yang elok lah tuan-tuan. Apa-apa yang baik tu kita ikhtiarkan lah. Itu dia strategi Islam. Tuan-tuan ambil asbab. Okey, maka tadi contohnya tadi gali parit, bawa kepada penudingan perbincangan tuan-tuan. Ini dan di situ juga menarik tuan-tuan, sambil-sambil gali parit tu, Sayyidina Abdullah bin Rawahah dia baca qasidah. Allahumma laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina
wa thabbitil aqdama illa qaina. Ini tuan sambil-sambil macam itulah, sambil-sambil masak tu, sambil-sambil apa tu, nyanyi-nyanyi sikitlah nasyid qasidah. Ini berlaku tuan-tuan, qasidah Sayyidina Abdullah bin Rawahah itu, dia kata Allah, kalau tak ada Allah, apa hidayah yang kita dapat? Kita tak tahu nak bersedekah, kita tak pandai solat, melainkan dengan perintah Allah, dengan bimbingan Nabi SAW. Ya Allah, anzilan, fa'anzilan sakinatan alaina. Nun tu nun apa? Ada teks Arab dalam kitab. Fa'anzilan tu nun apa? Kalau siapa yang tahu. Fa'anzilan sakinatan alaina, turunkan ketenangan kepada kami ya Allah, tetapkan hati kami ya Allah kalau kami berdepan dengan musuh. Ini tuan-tuan makna boleh berqasidah, boleh qasidah nasyid-nasyid sikit-sikit boleh. Ini juga tuan-tuan ya, antara strategi peperangan yang berlaku Nabi SAW dengan para sahabat. Dan kalau tuan-tuan ingat tadi pada awal tadi kita ada sebut mukjizat Nabi ketika Nabi mencangkul 3 kali sampai keluar cahaya tu, satu nun niswah, salah, qaribul aliyah, nun niswah salah, cuba cari lagi. Okey tuan-tuan, kalau kita tengok sebelum nun saya tanya tadi fa'anzilan nun tu tuan-tuan kemudian yang 3 kali tadi kan tuan-tuan, iaitu kali pertama cahaya tu sampai kepada apa tadi, Kisra kan, galian cangkul kali kedua kepada Kaisar. Kisra tadi Farsi, Iran, Kaisar itu Rom tuan-tuan. Kali ketiga keluar kepada Habsyah, kota Habsyah tuan-tuan, cahaya tu sampai ke kota Habsyah tuan-tuan. Nabi kata okey, Islam akan jelajah, akan kuasai iaitu Rom dan Farsi, tetapi Nabi kata apa? Da'ul Habasyata ma wada'ukum. Negara Utopia tu kau biarkanlah, jangan tindas mereka, jangan tawan mereka. Dan Nabi sebut watrukut turka ma tarakukum, dan Turki pun kita jangan kacau dia. Selagi mana Turki tak buat hal, jangan kacau Turki, jangan kacau Habasyah. Saya terfikirlah tuan-tuan hadis ini, hadis Imam Malik ni tuan-tuan, seolah-olah ialah makna Habasyah ni tempat hijrah yang pertama, dan juga Turki pun tuan-tuan antara, saya tak tahulah orang kata Erdogan Wahabi lah tak Wahabi lah, tapi yang kita nampak tuan-tuan, mudah-mudahan dia ikhlas, dia jujur untuk membantu saudara-saudara kita di Palestin. Dan Turki ni satu empire yang kita lihat antara yang berani bersuara, yang bagus dari sudut ketenteraan, yang bagus dari sudut ekonomi, politik tuan-tuan, tentera Turki. Mungkin ini membenarkan sabdaan Nabi SAW. Nabi kata Turki jangan kacau. Turki juga mungkin antara sumber, dan ulama-ulama yang dibuang negara banyak tuan-tuan yang meninggal baru ni, Syekh Ali As-Sabuni. Saya juga guna kitab Qabas min Nuril Quranil Karim ni tuan, Qabasun min Nuril Quranil Karim ini, 4 jilid yang ada di library saya ini. Syekh Ali As-Sabuni itu meninggal di Turki 2 bulan lepas kan. Banyak ulama-ulama yang dilindungi tuan-tuan. Syekh Muhammad Awamah antara sanad paling banyak tuan-tuan, manuskrip yang paling hebat zaman kita ni, Syekh Muhammad Awamah yang 5 tahun lepas pernah memegang kerusi di USIM yang ditajuk oleh Ma'ins tuan-tuan. Syekh Muhammad Awamah pun sekarang tak boleh duduk kat Madinah tuan-tuan, tak boleh duduk Syria, balik duduk ke Turki tuan-tuan. Maka mungkin ini membenarkan tentang sedikit sebanyak peranan Turki tuan-tuan. Okey, kemudian poin yang keempat dan kelima yang terakhir untuk pagi ni tuan-tuan, bagaimana orang Yahudi tadi dan orang munafikin dan musyrikin bergabung dan mereka kepung selama beberapa 20 malam tuan-tuan. Mereka mengepung tentera Islam dan sebagainya tuan-tuan. Dan pastilah menimbulkan ketakutan dan kerisauan. Cuma tadi Nabi SAW dah buat strategi perang, dan Nabi juga telah bermunajat, berdoa sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, kemenangan berpihak kepada Islam. Termasuk poin yang ketujuh, yang keenam gali parit, saya tak baca lah. Yang ketujuh tentang peranan Sayyidina Nu'aim bin Mas'ud yang berjaya menyemaikan, menimbulkan keraguan dan perpecahan, perbalahan di kalangan musuh-musuh tuan-tuan. Maka itu di antara perkara-perkara yang telah berlaku tuan-tuan dalam peperangan tersebut. Jadi insya-Allah esok kita akan ambil pada ayat berikutlah, ayat 16 hingga berikutnya, dan poin yang ke-8 dan berikutnya pada kesimpulan tuan-tuan. Alhamdulillah. Nun tadi tak dapat jawab lagi kan? Nun taukid al-khafifah, Thaibah. Nun taukid yang bukan thaqilah. Thaqilah dia tanwin. Kalau tak ada tanwin dia mati jadi khafifah.
Okey, wallahu alam bisawab. Terima kasih tuan-tuan atas kebersamaan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Allah berkati ilmu dan umur kita, usia kita dan amalan kita. Okay, barakallahu fikum, dan tolong share, dan juga kalau yang nak infak pada tabung pengurusan kita boleh infakkan pada akaun yang telah disediakan. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.